Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah bin Kamaruzaman, nombor metrik 054608. Saya merupakan pelajar semester 3 dalam pengajian Ijazah Sarjana Muda Usuluddin. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja tarikat yang bertajuk Tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah di Perak. Pengenalan. Apakah itu tarikat? Tarikat juga merupakan satu jalan dan wasilah kepada seseorang dalam mendekatkan perhambaan diri hamba kepada Allah Ta'ala, dan juga disebut sebagai suatu taraf tasawuf ataupun tahap keimanan, tahap ketinggian keimanan seseorang kepada Tuhan. Tarikat juga didefinisikan sebagai suatu bentuk amalan kerohanian melalui pengamalan pelbagai jenis zikir dalam kehidupan seharian yang bertujuan demi membersihkan hati dan jiwa sanubari daripada pelbagai sifat-sifat yang buruk dari segi zahir maupun batin. Amalan tarikat ini telah diamalkan oleh ramai para salafus salih dan juga para sahabat Nabi sebagai satu bentuk penyucian jiwa sanubari mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sejarah tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah di alam Melayu, iaitu di Malaysia. Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah telah diambil nama sempena dan dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin bin Muhammad Al-Husaini yang telah hidup sekitar tahun 717 hingga 791 Hijrah dan bersamaan dengan 1317 sehingga 1388 Masihi. Syekh Bahauddin juga merupakan seorang tokoh agamawan di samping merupakan ahli tasawuf yang masyhur dan terkenal pada zaman beliau. Seterusnya, walaupun begitu, sebenarnya ajaran tarikat ini telah datang daripada Rasulullah SAW sendiri yang telah mengajarkannya kepada khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan disebabkan itulah tarikat ini telah dikenali dengan nama Tarikat As-Siddiqiyah pada zaman beliau, dinisbahkan kepada nama beliau iaitu As-Siddiq. Seterusnya, apabila sampai ke zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, nama tarikat ini telah berubah lagi dengan nama lain pula, iaitu nama tarikat At-Taifuriyah. Setiba pula dengan zaman Khawajah Abdul Khalid Al-Ghujwani, nama tarikat ini juga telah berubah kepada nama tarikat Khawajakaniyah. Seterusnya, pada zaman Syekh Bahauddin Al-Naqsabandi, nama tarikat ini telah berubah lagi dengan nama tarikat Al-Naqsabandiyah, dan nama tarikat Naqsabandiyah ini tidak lagi diubah sehinggalah hari ini dan digelar Tarikat Naqsabandiyah. Sekitar tahun 1882, Syekh Abdul Wahab Rakan telah mendirikan sebuah pusat pengajian tarikat Naqsabandiyah yang bertumpu di Sumatera Utara. Seterusnya, beliau juga telah melantik pembantunya sebagai khalifah dalam memimpin masyarakat dalam melaksanakan amalan-amalan tarikat ini. Di samping itu, beliau juga telah menyebar luaskan tarikat Naqsabandiyah ini di tanah Melayu dengan menugaskan 8 orang khalifah, iaitu gelaran bagi seseorang ahli tarikat yang telah mencapai makam yang tertinggi dalam zikir, untuk mengajarkan ajaran tarikat ini di Malaysia. Manakala di negeri Perak pula, masyarakat dan rakyat Melayu telah mula diperkenalkan kepada ajaran tarikat Naqsabandiyah ini oleh beberapa tokoh agamawan seperti di Kuala Kangsar yang dipimpin oleh Syekh Haji Sarif, dan di Sungai Siput pula yang dipimpin oleh Haji Ahmad Panai. Seterusnya, silsilah tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah di Perak.
Salasilah tarikat ini telah didapati melalui seorang guru mursyid tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah di Kampung Perit, Karai, Kuala Kangsar, iaitu Tuan Abdullah bin Daud. Berikut merupakan salasilah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang keempat, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, Imam Ja'far As-Siddiq. Seterusnya, Abu Yazid Al-Bustami. Seterusnya, Abu Hasan Al-Kharqani. Seterusnya, Abu Ali Farmadi radhiyallahu anhu. Seterusnya, Syekh Yusuf Hamdani Qadasallah. Seterusnya, Syekh Abdul Khalid Al-Fajaduani. Yang ke-11, Syekh Arif Riau Al-Ghari. Yang ke-12, Syekh Muhammad Anjari. Yang ke-13, Syekh Ali Ramatani. Yang ke-14, Syekh Muhammad Babus Samasi. Yang ke-15, Syekh Amir Khulali. Yang ke-16, Syekh Bahaudin Shah Naqsyabandi. Yang ke-17, Syekh Muhammad Alauddin At-Tari. Yang ke-18, Syekh Yaqub Charki. Yang ke-19, Syekh Abdullah Ahrari Samarkhandi. Yang ke-20, Syekh Muhammad Az-Zahidi. Yang ke-21, Syekh Darwis Muhammad. Yang ke-22, Syekh Muhammad Khawjaki Amkanaki. Seterusnya, Syekh Muhammad Baqi Billahi. Seterusnya, Syekh Muhammad Faruqi Sarhindi. Yang ke-25, Syekh Muhammad Maksum. Seterusnya, Syekh Syaifuddin. Seterusnya, Syekh Nur Muhammad Badawani. Seterusnya, Syekh Syamsuddin Habibullah Al-Janjanani. Yang ke-29, Syekh Abdullah Dahlawi. Ke-30, Syekh Maulana Khalid Khardi, telah lahir pada 1193 dan telah wafat pada 1239 Hijrah. Yang ke-31, Syekh Abdullah Al-Fandi. Yang ke-32, Syekh Sulaiman Al-Kharimi. Yang ke-33, Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, iaitu ulama yang menetap di Jabal Qubais, Mekah Al-Mukarramah. Yang ke-34, Syekh Abdul Wahab Rokat Al-Khalidi yang menetap di Tanjung Pura, Langkat, Babu Salam, Indonesia. Yang ke-35, Syekh Haji Wan Muhammad Said bin Wan Ismail Al-Kelantani. Seterusnya, Syekh Faqih Tambah Al-Wahab. Seterusnya, Khalifah Abdul Hamid Rafa'i. Seterusnya, Syekhul Hashim Asyarwani dan Tuan Guru Mursyid Tuan Abdullah bin Daud yang merupakan Guru Mursyid pada hari ini, Guru Mursyid Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Kampung Perit, Karai, Perak pada hari ini. Seterusnya, beberapa sesi temu ramah bersama ahli tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Perak, iaitu Puan Zuraini binti Sa'ari. Beliau telah berkongsi beberapa pengetahuan tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Beliau juga telah menekankan tentang kepentingan untuk bertarikat bagi seseorang Muslim yang belum menyertai apa-apa jua tarikat, kerana tarikat ini dapat mendatangkan banyak faedah terhadap diri dan juga masyarakat. Seterusnya, amalan tarikat ini juga beliau juga sangat menekankan kepada ahli tarikat untuk mewajibkan amalan wirid dan zikir mengikut makam yang tertentu. Seterusnya untuk mendisiplinkan diri seseorang dalam kehidupan seharian. Seterusnya, pentingnya beliau juga menekankan tentang pentingnya menjaga adab bagi ahli tarikat, khususnya dengan guru mursyid, demi mengelakkan tersalah adab serta berkemungkinan sukar untuk mereka berzikir disebabkan pelanggaran adab dengan guru mursyid. Seterusnya, amalan yang diamalkan dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Yang pertama, bai'ah. Bai'ah merupakan bai'ah dilakukan kepada seseorang yang ingin menyertai tarikat ini dengan dipimpin oleh guru mursyid dan beberapa orang khalifah kanan mursyid. Bai'ah juga mengandungi perjanjian setia ataupun perjanjian kerohanian di antara murid dan juga syekh. Antara tujuan bai'ah ialah kepada murid untuk menyatakan kesanggupan dan kesetiaannya terhadap bakal syekhnya dalam mentaati ajaran dan perintah yang diberikan oleh syekhnya, dan juga kepada seorang syekh
dengan menyatakan kesanggupannya dalam memberikan persetujuan, mengajar dan membimbing muridnya melalui jalan tarikat. Zikir. Apabila seseorang itu telah berbai'ah dengan guru mursyid secara mursyid tarikat, secara tidak langsungnya seseorang itu akan menerima amanah dan tanggungjawab dalam pengamalan beberapa jenis zikir dan wirid dalam ajaran tarikat Naqsyabandiyah. Seterusnya, tawajuh. Tawajuh merupakan penumpuan hati kepada nur zat Allah tanpa disebutkan lafaz, iaitu bermaksud zikir khafi. Ianya hendaklah menghadirkan hati kepada Allah dan menyaksikan keesaan zat Allah. Syekh ataupun mursyid bertawajuh dengan menumpukan ke dalam batin murid dengan hati syekh melalui tawassul dan berlaku penyertaan rohani, iaitu antara hati syekh dan murid. Dengan perantaran rohani inilah terpancar cahaya-cahaya dari hati syekh ke dalam hati murid. Seterusnya, suluk. Suluk merupakan latihan peningkatan kerohanian yang diterima pakai di kalangan ahli-ahli tarikat yang bertujuan untuk beribadat kepada Allah di samping berusaha menghampirkan diri kepada Allah dengan mengasingkan diri dari perkara-perkara yang melalaikan ingatan kepada Allah. Amalan bersuluk ini ataupun khalwat ini juga sering dilaksanakan dalam masa, biasanya dilakukan 2 kali ataupun sekali dalam setahun. Dan juga tempoh masa bersuluk juga kebiasaannya dilakukan selama 10 hari, 20 hari ataupun 40 hari. Seterusnya, amalan wukuf. Amalan wukuf juga adalah wukuf qalbi adalah merupakan salah satu daripada 11 asas penting dalam tarikat Naqsyabandiyah yang menjadi garis panduan utama bagi para mursyid untuk mencapai matlamat ma'rifatullah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi telah menyifatkan bahawa wukuf al-qalbi merupakan suatu syarat yang wajib kerana ia adalah merupakan maksud tujuan setiap amalan zikir. Kesimpulannya, amalan-amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah ini telah mempunyai asas yang kukuh berdasarkan kepada pengamalan yang telah dilakukan oleh Syekh Naqsyabandi sebelum mereka, dan semuanya berasaskan kepada ajaran Rasulullah dan yang telah dibawa kepada sahabat dan para pengikut sesudah mereka, sehinggalah kepada sampainya ajaran tarikat Naqsyabandiyah ini kepada syekh-syekh secara bersanad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.